أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبا هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. Telah berpesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dihormati dan dimuliakan juga para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faraid, kitab Faham Faraid. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam perjumpaan yang mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan di akhirat nanti ianya juga merupakan bekalan kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan sambung pada muka surat 51. Muka surat 51 masih lagi dalam bab besarnya, iaitu perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka. Al-huququ al-muta'alliqatu bitirkati. Perkara-perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka. Yang lepas kita dah sentuh tentang tuntutan harta pusaka secara langsung, iaitu hutang. Hutang simati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang simati kepada orang yang masih hidup, kepada manusia, kepada Allah, kepada manusia, pinjaman, zakat, gadaian dan sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang pengurusan jenazah, daripada urusan mandinya, kafannya, kebuminya, kemudian solatnya, semuanya itu perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum difaraidkan harta pusaka. Kemudian malam ini kita akan sambung melangsaikan segala hutang dalam tanggungan simati yang ketiga. Hutang pada istilah fiqh ialah memberi hak milik sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan.
Bila berlaku tambahan, maka ianya jadi riba. Bila berlaku riba, na'udzubillah, kita sedang Allah dan juga Rasul akan berperang kepada orang-orang yang mengamalkan riba. Jadi bila berlaku pinjaman adanya lebihan, bermakna ianya adalah pinjaman yang riba. Yang di sini yang dimaksudkan adalah tanpa sebarang tambahan. Hutang pada istilah fiqh memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Bab riba ni agak luas. Bahkan ada ulama yang memberi gambaran situasi contoh kawan pinjam motosikal kita atas istilah pinjam, i'arah. Okey, nanti pulang minyak full tank. Ada manfaat tak kepada pemberi pinjam? Ada. Pun termasuk riba. Ada sebahagian ulama mengatakan termasuk juga riba. Sebab apa? Daripada pinjaman tadi ada manfaatnya. Apa dia? Dia meletakkan syarat, pulang karang tangki kena penuh minyak. Biasa berlaku kat kita. Pinjam motor kawan, nanti pulang katanya tangki kena penuh. Kita pun isilah. Kita pun tak tahu hukumnya riba. Kerana daripada pinjaman adanya manfaat. Baki harta pusaka setelah dibayar kos pengurusan jenazah digunakan untuk melunaskan hutang si mati jika dia mempunyai hutang. Kalau misal kata tiada hutang, maka skiplah. Turutan ini di skip, maknanya dilepaskan, dilangkah terus kepada pembahagian harta pusaka ataupun seterusnya wasiat dan sebagainya. Tapi kalau ada, kena dahulukan dahulu urusan hutang si mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, yang bermaksud pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dan sabda Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis riwayah Imam Ahmad. Jiwa seseorang beriman akan tergantung dengan sebab hutangnya sehinggalah hutang itu dijelaskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pelunasan hutang wajib didahului sebelum melaksanakan wasiat, walaupun pada zahir ayat Al-Quran tersebut menunjukkan sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-11 surah An-Nisa, mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, selepas daripada wasiat, kemudian hutang. Dalam ayat Al-Quran disebut wasiat terlebih dahulu, kemudian barulah hutang. Tetapi dari sudut hukum pelaksanaannya adalah hutang wajib didahului sebelum melaksanakan wasiat. Walaupun pada zahir ayat Al-Quran tersebut menunjukkan sebaliknya. Ini kerana dua perkara. Yang pertama, hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bidaini qabla al-wasiyati. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hutang terlebih dahulu sebelum wasiat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang kedua, sesungguhnya hutang wajib dibayar walaupun peminjam telah meninggal dunia. Walaupun peminjam, maknanya orang yang memberi pinjam ataupun orang yang pinjam, dua-dua ini salah satunya atau kedua-duanya telah meninggal dunia, tetap tanggungjawab melaksanakan hutang tadi, membayar hutang tadi masih ada. Daripada siapa? Daripada waris. Menggunakan apa? Menggunakan duit si mati. Manakala wasiat adalah perbuatan kebajikan yang disunatkan. Ini kenapa dalam ayat Al-Quran disebut wasiat dulu kemudian hutang. Tetapi dari segi pelaksanaannya kena dahulukan hutang dahulu baru wasiat, sebab membayar hutang hukumnya wajib, sedangkan wasiat hukumnya sunat. Tetapi pelaksanaan wasiat wajib. Pelaksanaan wasiat wajib kalau misal kata memenuhi syarat-syarat wasiat. Apa antara syaratnya?
tidak lebih daripada 1/3. Apalagi syaratnya bukan kepada ahli waris. Apalagi syaratnya bukan untuk perkara-perkara yang maksiat. Wasiat untuk bina disko contoh tak boleh, haram untuk melaksanakannya. Wasiat kepada ahli waris, setengah ulama kata, yang syadid kata haram, batal wasiat. Ada ulama kata boleh seandainya mendapat kebenaran daripada ahli waris yang lain. Sebab apa? Sebab ahli waris yang mendapat wasiat tadi ada dah bahagiannya dalam faraid, tetapi dapat lagi dengan sebab wasiat. Kalau ikutkan ulama yang ketat dalam bab faraid kata tak boleh langsung mutlaqan, tak boleh bagi, batal wasiatnya. Tetapi ada setengah ulama kata boleh dengan syarat mendapat keizinan daripada waris-waris yang lain. Hakikatnya apa? Hakikat harta tu adalah milik waris yang lain dah sepatutnya, tetapi diberikan kepada ahli waris atas sebab wasiat dengan syarat mendapat keizinan daripada pemilik harta tadi, iaitu waris-waris yang lain. Oleh itu, perkara wajib mesti didahulukan daripada perkara sunat. Hutang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Kedua-duanya wajib dibayar dengan harta si mati. Mengikut jumhur ulama, hutang dengan Allah tidak gugur disebabkan kematian seseorang. Hutang tersebut perlu dijelaskan dengan menggunakan harta pusaka si mati, walaupun dia tidak mewasiatkan agar hutang itu perlu dibayar. Walaupun dia tak bagi tahu pada waris, walaupun dia tak wasiatkan, tetap wajib bayar. Siapa yang kena bayar? Waris. Guna duit siapa? Duit si mati. Kalau duit si mati tak ada, wajib tak waris bayar? Tak wajib. Nak bayar boleh tak? Boleh. Ahsan. Itu tanda kita berbuat baik kepada orang tua kita, melangsaikan hutang dia menggunakan harta kita. Tapi wajib tak? Tak wajib. Tapi sanggup ke kita? Kita ada harta, ada banyak duit, tetapi hutang mak ayah kita sengaja tak nak bayarkan, sedangkan kita tahu kesannya kepada orang yang berhutang. Hutang dengan Allah Ta'ala wajib diselesaikan terlebih dahulu daripada hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah antaranya adalah seperti yang pertama, fidyah. Fidyah ialah memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 cupak beras bersamaan dengan 675 gram bagi 1 hari puasa yang ditinggalkan. Golongan yang wajib membayar fidyah ialah yang pertama, orang yang tidak mengqadakkan puasa hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Yang kedua, perempuan yang hamil atau yang menyusukan anak dan dia takut berlaku mudarat kepada kandungannya atau anak tersebut. Yang ketiga, orang yang sangat tua yang tidak larat lagi berpuasa. Dan yang keempat, orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Dalam erti kata, secara umum keempat-empat ini termasuk orang yang tidak mampu berpuasa, dibenarkan untuk tidak berpuasa dengan sebab-sebab tertentu, bukan sengaja. Sengaja berdosa, tetap wajib qada. Tak sengaja, dalam 4 kategori ini diharuskan untuk meninggalkan puasa pada hari tersebut, tetapi wajib qada pada hari yang lain. Jadi khilaf ulama, kalau misal kata yang dia tertinggal puasa tersebut 3 tahun yang lepas ataupun 5 tahun yang lepas, adakah perlu digandakan? Ini soalan yang masyhur. Tiap kali lepas raya je orang akan tanya dari sudut hukum fidyah, Ustaz, kalau puasa yang 3 tahun lepas adakah perlu diganda-gandakan? Kalau mengikut pandangan daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor, kita mengikut pada perkiraan daripada Lembaga Zakat Selangor, tidak wajib digandakan. Contoh, dia tertinggal puasa dengan sebab keuzuran, 10 tahun dia tak pernah berpuasa sebab keuzuran dan tak mampu juga untuk qada. Jadi dalam tempoh 10 tahun, setahun 30 hari, kita ambil kira mudah lah, setahun 30 hari, ada yang 29, ada yang 30, ambil contoh 30. Jadi 10 tahun ada 300 hari. 300 hari pada tahun yang ke-11
maka dikira 300 hari tadi kalikan dengan nilaian 1 cupak beras. Ini menurut Selangor. Ada negeri-negeri lain, ada pandangan mazhab imam lain, kena gandakan. Lagi banyaklah. Tapi dalam Selangor, kita bayar mengikut hari, tidak digandakan. Jika mereka mati sebelum sempat membayar fidyah, maka ahli waris wajib membayar dengan harta pusaka mereka. Bila start nak bayar fidyah? Contoh tahun ni, tahun pertama tak dapat puasa. Tahun kedua belum wajib fidyah lagi. Tahun kedua ini kesempatan kita untuk ganti balik. Contoh kita tertinggal 10 hari tahun pertama. Tahun kedua kita tak dapat ganti ataupun dapat ganti 10 hari tadi, tak wajib untuk fidyah lagi. Bila tahun kedua tak dapat ganti 5 hari contoh, ada 5 hari lagi pada tahun yang ketiga, maka pada tahun ketiga itulah baru wajib bayar fidyah untuk yang 5 hari baki tadi. Bukan tahun ni tak dapat puasa, tahun depan terus bayar fidyah. Tidak. Tahun depan kesempatan kepada kita untuk ganti dahulu, qada balik. Tahun pertama, tahun kedua tak dapat lunas hutang puasa, barulah tahun berikutnya membayar fidyah. Dengan syarat memang ada sebab-sebab tertentu lah. Maknanya memang dia tak boleh nak berpuasa, sama ada sakit ke ataupun sebab keuzuran, mengandung dan sebagainya, tiap-tiap tahun mengandung contoh. Dan bulan puasa itulah mengandungnya. Rezeki Allah nak bagi, takdir Allah, tapi dia tak berdosa sebab diharuskan, diberi rukhsah, kelonggaran kepada wanita-wanita yang sedang hamil ketika berpuasa. Seandainya dia risaukan keselamatan diri dia, dia tak wajib qada. Tapi kalau dia risaukan keselamatan bayi atau anak yang berada dalam kandungan, maka dia wajib qada. B, muka surat 54. Kafarah puasa, iaitu kafarah puasa ialah denda dikenakan kepada lelaki yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Kafarahnya ialah yang pertama mengikut turutan. Tak boleh terus skip, dia kena ikut turutan terlebih dahulu dalam kafarah puasa. Yang pertama, membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika tidak mempunyai hamba, barulah step yang kedua. Sekarang dah tak ada hamba lagi dah. Kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat ada lagi konsep hamba. Zaman Piramli pun ada dalam filmnya. Orang jual hamba, kling. Tapi sekarang dah tak ada hamba. Orang gaji bukan hamba. Hamba ni hamba sahaya, dalam erti kata lain, dia adalah milik tuannya. Bahkan dalam kitab fiqh boleh untuk tuan bersetubuh dengan hambanya. Tak dosa sebab adalah milik dia. Ini konsep hamba. Sekarang dah tak ada hamba. Okey, ikut step yang kedua. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Jika dia tidak mampu berpuasa, barulah yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, iaitu sebanyak secupak beras setiap seorang. Yang kedua kena cuba dulu. Kalau dia mampu untuk puasa, dia wajib cuba dahulu. Maknanya kena usaha dulu puasa 60 hari berturut-turut. Hari yang ke-60 terbatal dengan sengaja, kena ulang balik 1, 2, 3 sampai 60. Tak mampu sampai tahap memang dia dah tak boleh berpuasa, sakit uzur, barulah yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, iaitu sebanyak secupak beras setiap seorang. Sanggup ke? Tak sanggup jangan buat. Tak sanggup jangan cari pasal. Ada waktu lain yang dihalalkan. Malam ada. Kita bukan berpuasa siang 24 jam tak. Kita bukan duduk dekat kutub utara tak. Ada waktunya. Jangan cari pasal. Kafarah akan berbilang dengan berulang-ulang hari yang dilakukan persetubuhan pada bulan puasa Ramadan. Apabila seseorang lelaki berjimat 3 hari, maka dia wajib 3 kafarah. 2 bulan. Sehari itu 60 hari. Hari yang kedua nak qada ni, nak ganti, bukan qada, nak bayar kafarah puasa ni tadi. Untuk hari yang kedua 60 hari lagi puasa. Yang ketiga sama juga. C, kafarah sumpah. Sesiapa yang melanggari sumpahnya, maka dia wajib mengkafarahkannya. Dia boleh memilih antara salah satu daripada 3 pilihan. Yang pertama, membebaskan hamba yang beriman. Yang kedua, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin sebanyak secupak beras bagi setiap orang. Dan yang ketiga, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin dengan pakaian yang biasa dipakai. Hati-hati dalam
bersumpah. Ada orang jenis suka sangat bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, tetapi dusta, wajib untuk dia membayar kafarah sumpah. Jadi hati-hati dalam bersumpah. Janji je lah insya-Allah, tak nak bersumpah. Kalau tak dapat laksana, kita kena bayar kafarah sumpah. Jika dia tidak mampu untuk melaksanakan salah satu daripada 3 perkara ini, dia wajib berpuasa selama 3 hari. Ikut turutan juga. Kalau ada kemampuan dari segi duit, maka dia kena bebaskan hamba. Tapi sekarang tak ada hamba. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin sebanyak secupak beras bagi setiap orang. Dan jika dia mati dalam keadaan tidak menunaikan kafarahnya, maka ahli warisnya wajib melaksanakannya, sama ada memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin dengan harta pusakanya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hukum belajar faraid semua sedia maklum. Hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain apa? Ilmu-ilmu berkaitan tentang tauhid, kemudian tentang fiqh syariat, kemudian tentang akhlak, tasawuf. 3 ilmu ini wajib belajar, fardu ain kepada setiap mukallaf. Tetapi dalam bab faraid, hukum belajar tuan-tuan datang ini bukan fardu ain. Kalau fardu ain, yang lain tak datang berdosa. Tapi kita datang, yang lain tergugur kefarduannya sebab ada sebahagian hadir belajar. Tetapi pelaksanaan faraid wajib. Faraid ini bukan kira-kira. Tuan-tuan datang hari ini, datang tiap-tiap bulan mengaji pasal faraid ini, matlamat kita bukan nak bagi tuan-tuan terus pandai kira, bukan. Bukan tu matlamat utamanya. Tetapi supaya kita sedar bahawasanya pelaksanaan faraid tadi wajib ke atas waris. Dari sudut hartanya, ke mana yang dahulu nak didahulukan, hutangnya, fidyahnya, kemudian kepada siapa nak dibagi itu pelaksanaan tu adalah wajib. Sama juga dalam Al-Quran. Mashaf Al-Quran, hukum membacanya sunat. Hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Melainkan pada surah Al-Fatihah, yang tu fardu ain kepada setiap mukallaf. Sebab apa? Sebab surah Fatihah merupakan rukun dalam solat. Belajar tajwid dalam surah Fatihah fardu ain kepada semua mukallaf. Dari sudut makhraj, dari sudut panjang pendeknya, dari sudut tasdidnya, semua tu kena jaga. Tak betul tak sah solat. Jadi wajib fardu ain. Surah-surah lain wajib tak? Sunat sahaja. Dalam matlamat Al-Quran ini diturunkan yang kita sedia maklum sebagai mukjizat paling besar kepada baginda Nabi SAW. Nuzul Quran, kita cerita tentang Al-Quran. Kemudian Maulid Rasul ada juga cerita tentang Al-Quran, mukjizat paling besar. Tapi kalau kita nilai balik, apa nilai mukjizat yang sehingga sekarang kita dapat rasakan ianya merupakan mukjizat paling besar? Adakah dengan cara membacanya dapat pahala sahaja nak mengatakan ini mukjizat paling besar? Tak memadai. Adakah dengan cara kita mentadabbur, baca Al-Quran, lihat tafsir, mendalami hukumnya, memadaikah itu yang kita katakan mukjizat paling besar? Tidak memadai. Apa dia matlamatnya? Tatbiq. Maknanya apa? Praktikal. Daripada apa yang ada dalam Al-Quran, daripada apa yang ada dalam hadis Nabi SAW, dipraktikkan. Begitu juga dalam ilmu faraid. Kita belajar hukumnya fardu kifayah, tetapi mempraktikkannya adalah fardu ain. Begitu juga dalam Al-Quran. Dari sudut taharahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut siasahnya, dari sudut jinayatnya, praktiknya itu daripada mana sumber? Daripada Al-Quran. Itu matlamat. Itu yang dikatakan mukjizat paling besar Al-Quran yang ada sehingga hari kiamat, iaitu pelaksanaannya. Sekarang tengah musim pilihan raya, besok pencalonan kan. Tuan-tuan pilihlah pemimpin yang mana. Saya tak nak sentuh, saya tak nak sebut. Tapi semua tindakan kita, kita pilih A, kita pilih B, kita kena jawab depan Allah sebab apa kita pilih. Sebab apa kita pilih. Nak cari yang paling sempurna takkan jumpa. Cari yang kecil mudaratnya,
terutama pada agama. Kalau banyak mudaratnya, jangan pilih. Ini panduan secara umum. Bukan saya nak berkempen, tidak. Saya sebagai penjawat awam tidak menyebelahi mana-mana parti politik. Andai misal kata bertukar kerajaan sekalipun, saya tetap penghulu. Saya sebagai penjawat awam. Tetapi panduan kita diberikan Al-Quran, kita diberikan sunnah Nabi, hadis Nabi. Apa jua tindakan kita ada panduannya. Hatta dalam urusan siasah, urusan politik, mentadbir kampung, mentadbir mukim, mentadbir daerah, negeri, negara, semuanya itu ada panduan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah nak, apa yang Nabi nak, itu yang kita lakukan sehabis baik. Nak perfect memang tidak, tetapi sehabis baik dan kita nilai yang mana terbaik dari sudut agama kita. Di kafarah-kafarah lain seperti kafarah haji, kafarah nazar dan kafarah zihar. Zihar ni, faham maksud zihar kan? Dalam masjid ni saya nak bercerita macam tak manis tapi ilmu. Makna zihar ni apa? Kita melihat belakang isteri kita, kita menyamakan seperti orang yang mahram bagi kita. Mak kita ke, kakak kita ke, adik perempuan kita, kita menggambarkan, itu makna zihar. Kalau kita menganggap begitu, wajib kita membayar kafarah zihar. Zakat yang tidak berkait secara langsung dengan harta seperti zakat fitrah. Contohnya, semasa si mati hidup, dia tidak membayar zakat fitrah, sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, maka ahli warisnya wajib membayar zakat tersebut dengan harta pusakanya. Haji. Jika semasa hayatnya dia berkemampuan untuk menunaikan haji, walaupun belum tiba gilirannya untuk menunaikannya, wajib bagi ahli warisnya melaksanakan hajinya, yakni badal haji dengan harta pusakanya. Nazar. Nazar ialah mewajibkan diri melakukan ibadah yang tidak diwajibkan oleh syarak. Ini konsep nazar. Kalau dia nazar pada perkara yang wajib, itu bukan nazar. Nazar ini perkara ibadat tetapi yang bukan wajib. Contoh, kalaulah saya menang dalam pilihan raya, contoh dengan panas-panas ni musim ni, saya nak berpuasa 3 bulan berturut-turut, contoh nazar. Menang, wajib dia puasa 3 bulan berturut-turut. Itu makna nazar, bukan perkara yang wajib. Kalau dia kata kalaulah saya menang pilihan raya nanti sebagai calon, sebagai YB, saya akan berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Itu bukan nazar. Kerana puasa sebulan di bulan Ramadan adalah perkara yang wajib, hanya perkara yang bukan wajib secara mutlak ataupun ibadah yang bergantung kepada perkara yang lain. Contohnya, si ayah bernazar semasa dia hidup, jika anaknya sembuh dari penyakit, dia akan menyembelih seekor lembu untuk jamuan kesyukuran. Apabila anaknya telah sembuh, si ayah meninggal dunia serta tidak sempat menunaikan nazarnya itu, maka wajib bagi ahli waris si ayah melaksanakan nazar tersebut dengan harta pusakanya. Kita yang bernazar kena maklumkan pada waris. Jangan senyap-senyap. Takut-takut kita mati, kita belum selesai lagi dengan Allah. Waris tak dapat nak tunaikan sebab tak tahu. Begitu juga dalam hal hutang. Hutang kita dengan manusia, catit. Hutang kita dengan Allah, muslimat yang tertinggal puasa, catit. Tahun ni berapa hari tertinggal puasa, tahun depan berapa hari tertinggal puasa, yang 2 tahun lepas berapa hari, catit. Supaya apa? Tahu kalau meninggal dunia, waris tahu berapa hari nak kena bayar hutang, bayar fidyah. Maka wajib bagi ahli waris si ayah melaksanakan nazar tersebut dengan harta pusakanya. Huraian lebih lanjut berkenaan hukum hakam, syarat-syarat, rukun-rukun bagi perkara-perkara tersebut boleh dirujuk di dalam kitab-kitab fiqh yang muktabar. Manakala hutang dengan manusia seumpama pinjaman daripada kawan, pembiayaan bank dan sebagainya, sekiranya pemberi hutang menghalalkan hutang tersebut, maka tidak wajib melunaskannya. Hutang tetap wajib dibayar walaupun ia menghabisi harta pusaka si mati. Walaupun si waris tidak mendapat faraid sekalipun, tak dia baki dah, habis semua bayar hutang, wajib tetap dahulukan hutang. Tak boleh ambil siap-siap dahulu bahagian abang, bahagian kakak, bahagian adik,
kemudian barulah langsaikan hutang, tak cukup. Habis dah, tak boleh. Kena dahulukan hutang dahulu sekalipun habis harta si mati untuk diberikan faraid. Hutang wajib dibayar, kalau bahasa yang kita dengar selalu. Dekat sini ditulis hutang tetap wajib dibayar walaupun ia akan menghabisi harta pusaka si mati. Yang biasa kita dengar, hutang tetap wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Yang tuntut apatah lagi. Yang tak dituntut ni kadang-kadang buat-buat lupa. Ada hutang ni. Sebab tak dituntut, buat-buat lupa. Na'udzubillah min zalik. Catat. Ingat. Satu ayat Al-Quran paling panjang dalam Quran, satu muka surat, satu ayat berkaitan tentang hutang. Panjang Allah terangkan. Nak kata dalam hutang ini satu perkara yang cukup besar. Efeknya, kemudian manfaatnya ada, ya ada. Tetapi tak sampai mesti kena berhutang. Sebab hutang ini ada beberapa keadaan hukum. Bila nak kena wajib bayar, bila sunat bayarnya. Contoh, saya berhutang dengan imam RM1,000. Saya ganti, saya cakap imam, bulan depan tarikh sekian-sekian saya akan bayar RM1,000. Bila sampai pada tarikh tersebut dan saya ada kemampuan untuk bayar, maka pada ketika itu hukumnya wajib untuk membayar. Belum sampai tarikh tersebut, saya ada kemampuan, saya nak bayar, hukumnya sunat. Begitulah hukum berkaitan tentang hutang. Panjang ulama membahaskan tentang hutang, hukumnya dan sebagainya. Yang keempat, menunaikan wasiat. Wasiat dari sudut syarak ialah sedekah, hak milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian pewasiat. Wasiat, hibah, faraid, tiga-tiga ini perkara yang berbeza. Hibah, pemberian si mati semasa hidup dan penyerahannya semasa hidup. Wasiat, pemberian si mati semasa hidup tetapi penyerahannya selepas mati. Manakala faraid, lepas mati, cakap tak cakap tetap wajib dilaksanakan oleh waris. Apa beza antara hibah dan juga wasiat? Hibah ni dia bagi terus. Long, tanah dekat ujung kampung 1 ekar ayah punya tu, kau ambil. Ambil siap-siap. Angah yang dekat belakang rumah 1 ekar untuk kamu. Alang yang dekat ujung sana 1 ekar untuk kamu. Dah bagi siap-siap masa hidup. Itu hibah. Wasiat, kalau ayah dah mati nanti. Dia mention kalau dah mati nanti. Ucapan masa hidup. Masa hidup dia nak bagi, tapi penyerahan selepas mati. Kalau ayah dah mati nanti, tanah dekat ujung kampung nanti, ayah niat untuk wakaf di masjid, untuk masjid ataupun tanah kubur ataupun apa-apalah. Tujuannya untuk diberikan selepas kematian pemilik harta tadi. Kalau semasa hidup, dinamakan hibah. Hukum berwasiat ialah sunat, tetapi pelaksanaannya adalah wajib selepas kematian pewasiat mengikut syarat-syarat tertentu. Pada permulaan kedatangan Islam, ini sejarah bagaimana wasiat ini wujud. Sebelum kedatangan Islam lagi, wasiat ini dah ada dah. Wajib kepada ibu bapa dan saudara mara. Ini hukum wasiat sebelum kedatangan Islam, hukumnya wajib. Sebelum turunnya ayat berkaitan tentang faraid. Dan wajibnya itu kepada siapa? Kepada ibu bapa dan saudara mara. Dan ada hadis datang selepas daripada hukum ini mengatakan la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Itu menasahkan pada ayat ini. Apa ayat daripada Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati. Wajib hukumnya ni pada asal sebelum turunnya ayat tentang faraid. Surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12, 13, 14. Sebelum turun ayat itu, maka hukum wasiat pada ketika itu adalah wajib berdasarkan ayat ini. Kutiba alaikum. Kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati. Jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama.
sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Kadang-kadang orang yang tak mengaji ni dia kata, ini dalil ustaz, dia kata boleh wasiat kepada ahli waris. Tak, ini ayat yang telah dimansuhkan. Azan Isyak. Tak terus ke? Terus ni lah. Ini ayat yang telah dimansuhkan dengan ayat-ayat berkaitan tentang pembahagian harta faraid. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, sampai habis tentang pembahagian harta pusaka. Maka bila turun ayat berkaitan tentang pembahagian harta pusaka untuk suami banyak ni, isteri banyak ni, ayah banyak ni, ibu banyak ni, adik beradik, anak dan sebagainya, maka ayat yang tadi ini dimansuhkan. Kemudian hukum berwasiat bertukar daripada wajib menjadi sunat apabila turunnya ayat-ayat berkenaan hukum faraid. Baki harta pusaka setelah selesai perbelanjaan, menguruskan jenazah dan membayar hutang si mati, seterusnya digunakan untuk melaksanakan wasiat si mati jika dia meninggalkan wasiat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Muka surat 58, kita ambil sedikit lagi. Hikmah Allah Ta'ala mendahului wasiat daripada hutang dalam ayat ini adalah supaya umat Islam memberi perhatian dan menitik berat terhadap hukum wasiat. Ini hikmah, bukan sebab. Hikmah bukan sebab. Kalau sebab, ya itu je sebabnya. Hikmah ni mungkin hikmah di sebalik kejadian ini, inilah hikmahnya. Hikmah di sebalik ayat ini, inilah hikmahnya. Penulis bagi tahu antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wasiat daripada hutang, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Sebut dulu wasiat, barulah hutang. Kalau kita baca dari zahir ayat, maknanya kena buat wasiat dulu baru hutang. Tetapi sebaliknya hukum syaraknya kena bayar hutang dulu baru wasiat. Apa hikmahnya? Supaya apa? Supaya umat Islam memberi perhatian dan menitik berat terhadap hukum wasiat, iaitu wajib hukum melaksanakan wasiat jika cukup syarat-syaratnya. Ia juga sebagai dorongan kepada ahli waris untuk melaksanakan wasiat tanpa meremehkannya, tanpa mengambil enteng, tanpa memandang ringan terhadap wasiat yang telah dibuat oleh si mati. Terkadang ahli waris memandang ringan berkenaan wasiat kerana wasiat itu adalah amal kebajikan si mati yang tidak boleh digantikan dengan sesuatu pun. Ini pandangan yang batil. Dia menganggap wasiat tersebut bukan wajib pelaksanaannya. Tak. Bagi dia, ini sunat je. Yang wajib ni hutang, faraid ni wajib katanya. Kita nak bagi kepada ahli waris ni wajib. Wasiat ni sunat je, dia kata. Sunat untuk berwasiat, tetapi pelaksanaannya adalah wajib. Begitu juga ada yang mengambil ringan bila wasiat itu tidak ada hitam putih. Ni banyak berlaku. Wasiat arwah ayah dah buat masa hidup tetapi tak ada hitam putih. Diwasiatkan tanah tadi untuk dibina, sebahagian itu dibina surau. Ini berlaku depan mata saya. Dia tak nak sentuh, tak nak sebut kawasan mana. Berlaku depan mata saya, dah dibina surau, tetapi bila meninggal dunia disebabkan tidak ada hitam putih urusan warta, tanah wakaf untuk surau dan sebagainya, belum dibuat si mati semasa hidup, anak tadi tuntut. Anak si mati tadi tuntut, katanya mana hitam putih. Dari segi undang-undang, unit pusaka kecil ke, amanah raya ke, mahkamah tinggi ke, kalau saya fight, saya boleh dapat balik tanah ni, katanya. Sedangkan dah dibina surau pun. Ini masalah. Kalaulah faham betul-betul tentang pelaksanaan wasiat, anak tadi tak akan buat demikian. Dia buat itu, dapat saham tak ayah? Dapat. Bukan saham sebab perlakuan dia, tidak. Tetapi tidak mendidik anak tadi. Kita tanggungjawab kita sebagai mak ayah ini, anak ramai-ramai ini, bukan seronok-seronok anak ramai, tak. Tanggungjawab kita untuk mendidik anak-anak, terutama ilmu fardu ain. Wajib asalnya pada mak ayah. Kalau tak mampu, wajib hantar ke sekolah. Guna duit kita, duit mak ayah.
Itu tanggungjawab kita. Bukan kita hantar sekolah suka-suka supaya dapat kerja, tak. Tanggungjawab kita dari sudut agama. Amanah kita untuk mendidik anak-anak fardu ain. Nak jadi engineer, nak jadi doktor, silakan. Yang ain kena dahulukan. Tak bagi, tak hantar, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu tanggungjawab kita sebagai mak ayah. Sekiranya seseorang membuat wasiat yang sah di sisi syarak, maka wajib bagi ahli warisnya melaksanakan wasiat tersebut setelah kematiannya. Mereka tidak berhak untuk menghalang pelaksanaannya. Wasiat yang sah tertakluk dengan beberapa syarat, di antaranya ialah yang pertama, tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris yang berhak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yaqulu inna Allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa zadahu fi akhiri illa ayyasha'al warathatu. Hadis riwayat Darul Qutni. Daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang yang berhak haknya. Ini merujuk kepada faraid tadi. Allah dah berikan kepada orang yang sepatutnya berhak dapat dengan haknya. Suami 1/2, 1/4, isteri 1/4, 1/8. Ketahuilah tiada wasiat lagi kepada ahli waris, sebab ahli waris dah dapat bahagian haknya mengikut faraid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan ditambah pada akhir hadis ini, melainkan bahawa diizinkan oleh ahli waris tersebut. Dalam erti kata lain, takharruj, keluar daripada kaedah faraid. Kena tahu dahulu bahagian ini berapa sepatutnya faraid, ini berapa faraid, kemudian barulah dengan keizinan ahli waris yang lain untuk dia dapat lebih, sebab ayah wasiat lebih kepada dia. Kena tahu dahulu bahagian yang lain, sebab nak bagi ni hak waris yang lain. Waris yang lain punya hak terpaksa bagi ke dia. Kalau waris lain tak setuju, maka batal wasiat tadi kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris tidak dibenarkan kerana mereka telah mendapat bahagian mereka melalui faraid. Namun begitu, dalam mazhab Syafi'i, hukum mewasiatkan kepada ahli waris adalah harus, tetapi syarat pelaksanaannya perlu mendapat persetujuan oleh ahli waris selepas kematian pewasiat. Jika mereka bersetuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Persetujuan hanya diambil daripada ahli waris berakal, baligh dan boleh menguruskan harta. Jika ada ahli waris yang gila, belum baligh atau tidak pandai menguruskan harta, maka persetujuan mereka tidak dikira walaupun mereka bersetuju. Mereka wajib diberikan hak faraid mereka. Dalam erti kata lain apa? Itulah syarat-syarat untuk takharruj. Syarat-syarat untuk bagi sama suka, syarat untuk bahagi sama rata, syarat-syarat untuk melepaskan haknya, syarat-syarat untuk ambil lebih. Kena di kalangan ahli waris akil dan juga baligh, berakal, tidak gila, baligh bukan kanak-kanak. Kemudian tahu bahagian faraid masing-masing, kemudian dengan rela hati untuk memberikan haknya kepada waris yang lain. Kalau misal kata wasiat tu ada untuk dia daripada arwah ayah atau arwah ibu. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan jika dia mendapat bahagian yang lebih banyak melalui wasiat berbanding bahagian faraidnya, seperti anak perempuan. Contohnya, seorang mewasiatkan agar hartanya dibahagi sama rata kepada semua anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Mengikut hukum faraid, setiap anak lelaki mendapat lebih daripada anak perempuan mengikut nisbah 2:1. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Ini bermakna jika mengikut wasiat, bahagian anak-anak lelaki akan berkurang dan bahagian anak-anak perempuan akan bertambah agar bahagian mereka sama rata. Oleh itu, persetujuan daripada anak-anak lelaki sahaja diperlukan untuk mereka bersetuju untuk memberikan sebahagian hak faraid mereka kepada adik-beradik perempuan mereka, yakni anak-anak perempuan si mati. Kesimpulannya apa? Kena tahu dahulu tentang faraid. Kena tahu dahulu bahagian masing-masing. Kalaulah mengikut wasiat ini, bahagian aku ni berkurang ke bertambah? Kalau bertambah, tak perlu keizinan dia. Sebab dia tak ada kurang pun hak dia. Orang lain yang akan berkurang. Tetapi kalau hak dia berkurang,
yang sepatutnya faraid banyak ni, tapi bila melaksanakan wasiat ayah tadi kepada ahli waris yang lain, bahagian dia berkurang, maka dia kena dapat izin dahulu, kena dapat izin daripada orang ni tadi, barulah boleh dilaksanakan. Jika ada sebahagian ahli waris bersetuju dan sebahagian lagi membantah, atau ada ahli waris tidak cukup syarat untuk memberi persetujuan, seperti contoh gila, belum baligh atau tidak pandai menguruskan harta, maka wasiat yang bersetuju dilaksanakan dan wasiat yang membantah dan yang tidak cukup syarat dibatalkan. Hanya pada yang cukup syarat sahaja baru boleh. Kalau misal kata ada 5 orang, 2 orang setuju, 3 orang tak setuju, 3 orang bagi hak dia ikut faraid. 2 orang tadi barulah ikut suka dia, sebab dia dah tahu bahagian dia berapa, dia nak melepaskan hak dia berapa, dia tahu dah, dan rela hati, bukan kerana terpaksa. Ahli waris yang berhak atau tidak berhak ditentukan semasa kematian pewasiat, bukan ketika wasiat itu dilafazkan atau ditulis. Selepas, bukan semasa. Sebab bila semasa, boleh jadi lepas tu ada waris yang lain meninggal, jadi berubah pengiraan faraid. Jadi selepas kematian si mati, ada wasiat, betul, memang betul arwah buat wasiat, ada saksi, maka laksanakan mengikut syarat-syaratnya. Misalnya, seseorang yang bujang mewasiatkan harta kepada bapa saudaranya, kemudian dia berkahwin dan mendapat anak lelaki sebelum dia meninggal dunia, maka bapa saudaranya bukan lagi ahli waris yang berhak sebab dihalang oleh anak lelaki. Maka wasiat itu adalah sah dan tidak perlu kepada persetujuan ahli waris yang berhak. Sebab pakcik tadi dah bukan lagi ahli waris. Dia buat wasiat tu masa dia bujang, belum ada anak. Jadi dia wasiatkan kepada pakcik je. Pakciknya waris tak masa tu? Bukan. Sebab ada ayah, ada ibu. Tapi belum kahwin, belum ada isteri, belum ada anak. Dah kahwin, ada anak. Wasiat masih tetap tak? Masih ada, belum dia batalkan. Sah tak? Sah. Sebab pakcik tadi bukan lagi ahli waris. Dia merupakan orang luar yang mahjub, terhalang disebabkan adanya anak daripada si mati tadi. B, tidak melebihi 1/3. Kita akan sambung pada perjumpaan akan datang insya-Allah. Sebelum kita akhiri, sedikit perkongsian saya nak kongsikan pada semua. Minggu lepas, kalau tuan-tuan perasan, di akhbar berita harian, 360 juta nilai aset yang tidak dituntut, aset yang tidak alih, aset yang alih maknanya duit lah, yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad, 360 juta. Kalau dinilaikan pada aset alih dengan aset tidak alih, bulan lepas keluar paper sebanyak 70 bilion harta yang tidak dituntut, dalam erti kata lain dibekukan. Kenapa berlakunya situasi begini? Sebab tidak dilaksanakan urusan pusaka selepas berlakunya kematian. Bila kata beku, maknanya ada waris tapi nak tuntut tu tak boleh. Sebab apa? Dah berlapis-lapis. Nak dapatkan surat kuasa daripada unit pusaka kecil ataupun Amanah Raya Berhad ataupun daripada sijil faraid daripada mahkamah syariah, nak menentukan dia sebagai waris, dah susah nak buat. Sebab apa? Kematian berlapis-lapis. Kematian berlapis-lapis dalam istilah bahasa Arab munasahat. Berlaku kematian berlapis-lapis. Ada tanah tak? Ada. Nama siapa? Ayah kepada Onyang. Boleh tak dia nak jual? Tak boleh. Sebab atas geran nama ayah kepada Onyang. Macam mana tukar nama? Panggil balik semua waris-waris daripada tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga, dia tingkat yang keempat. Ini maksud yang dikatakan dibekukan. Tak boleh nak dijual beli. Begitu juga duit. Duit yang dalam simpanan si mati. Sepatutnya bila berlaku kematian, waris terus buat urusan pusaka. Di pusaka kecil. Kalau kita di sini di pejabat tanah. Pejabat tanah daerah Sungai Sedu, dekat tingkat bawah itu ada unit pusaka kecil. Buat permohonan waris yang betul-betul
Warislah, bukan orang luar. Waris anak si mati ke, pasangan ke, ayah ke, ibu ke, atas nama waris, dia boleh buat permohonan. Buat permohonan di unit pusaka kecil, bagikan, lampirkan apa dokumen sijil kematian si mati, kemudian sijil beranak dia, sijil beranak waris-waris yang lain, bagi tahu okey, waris si mati ada sekian-sekian, ada ayah lagi, ada ibu, ada isteri, ada anak-anak. Nanti pihak unit pusaka kecil akan bagi satu tarikh untuk perbicaraan. Maka kena datang. Mana yang tak boleh datang, kena isi borang DDA. Mengesahkan bahawasanya dia tidak dapat datang pada perbicaraan tersebut, tapi dia bersetuju untuk faraid ataupun sekian. Tetapi kita dalam agama Islam, kita kena faham dah, sebab tu kena ngaji. Hukum pelaksanaan faraid adalah fardu ain. Kalau nak ikut suka sama suka, di unit pusaka tu kita diberi pilihan, sama ada nak faraid ataupun suka sama suka. Ini bagi orang Islam. Kalau yang tak tahu, suka sama suka je lah, hukumnya haram dari sudut syariah. Dari sudut undang-undang sivil, ya, sah. Tetapi dari sudut syariah, hukumnya haram, melainkan cukup syarat yang 3 tadi. Tahu dahulu bahagian masing-masing ikut faraid, kemudian akil baligh di kalangan ahli waris, kemudian redha di kalangan ahli waris untuk serah hak dia bagi sama rata. Kalau tak, maka berlakunya zalim sebab membelakangkan hukum yang telah Allah tetapkan. Fardu bukan pilihan. Orang kata faraid ini pilihan kedua, terakhir sekali. Tak, pilihan pertama. Tak ada pilihan kedua. Nak pilihan kedua, kena masuk faraid dulu. Sebab tu namanya takharuj. Makna takharuj apa dia? Kharaja, keluar. Keluar daripada faraid. Nak keluar daripada faraid, kena masuk dulu. Saya dekat luar masjid, saya cakap saya keluar daripada masjid, saya belum masuk masjid, tak jadi. Saya kena masuk masjid dulu, saya keluar, baru saya cakap saya dah keluar daripada masjid. Contoh, kena masuk dulu. Begitulah juga kaedah takharuj, kena tahu dahulu berapa bahagian dalam faraid, kemudian barulah nak takharuj, silakan. Cukup syaratnya, boleh. Jangan tak cukup syarat terus buat, na'udzubillah, hukumnya haram. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ada soalan tak? Sebelum kita tutup, muka surat 61 kita akan sambung pada perjumpaan akan datang, insya-Allah. Tak ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena usaha. Antara usahanya, kita kena iklankan, kita kena cuba cari waris-warisnya. Sekarang ni mudah dah. Kita iklan je dekat Facebook ke, mudah untuk berurusan. Kalau dulu sebelum ada benda ni, nak jejak waris-waris yang ayah kita berhutang dengan ayahnya dulu. Ayahnya pun dah mati dah. Nak cari waris-waris susah nak berhubung. Tapi sekarang mudah. Kalau kita dah tahu, okay, ayah berhutang dengan siapa, okay, tahu dah orang ni duduk mana dulu. Okay, ada tak anaknya? Riki-riki lah, dalam bahasa modennya riki-riki lah. Tanya dengan saudara-saudara dia, ini duduk mana? Sebab saya, ayah dulu, arwah ayah ada hutang dulu, belum lagi dilangsaikan. Wajib kena cari dahulu di pihak waris. Kalau lah misalnya kata tak jumpa juga, dah cari-cari tak jumpa juga, dah tak tahu dah, serahkan pada Baitul Mal. Terpulang pada Baitul Mal, ataupun kita sendiri boleh untuk kegunaan maslahah umum. Ataupun kita niatkan sedekah ke, tapi tetap juga masih belum terlaksana sebenarnya. Sebaiknya kita cuba cari dulu mana waris-waris yang ayah kita dulu hutang dengan dia. Cari selagi boleh. Wallahu a'lam. Okey. Ada lagi soalan? Ya. Dia dah? Apa tu? Okey. Dia tak dibolehkan berpuasa atas nasihat doktor. Okey. Sampai hayat dia, okey. Jadi bagaimana keadaan dia? Okey. Bagi orang yang memang dah tak mampu untuk berpuasa, dia boleh bayar fidyah terus. Tahun depan terus bayar fidyah. Tapi bagi orang yang boleh berpuasa, belum wajib lagi pada tahun hadapannya, kena tahun selepas pada tu. Sebab tahun hadapan itu adalah waktu untuk dia bayar hutang tadi, qada balik puasa. Tapi kalau memang dia dah tak boleh nak berpuasa sebab halangan masalah kesihatan ataupun keuzuran dah berusia, tahun depan boleh terus bayar, tak ada masalah. Sebab memang dah tahu memang tak boleh nak puasa dah.
Jadi terus bayar fidyah. Itu lebih afdal sebab bila kita dah meninggal dunia, dah terlaksana, dah terbayar hutang kita. Okay. Tak ada dah? Ada lagi? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Macam ada soalan tu. Ada persoalan Ji? Ada. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.